Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 sebab mengapa suami perlu protek gaji. Kalau anda suami-suami di sini, video malam ini adalah untuk anda. Okey, mengapa kita perlu protek gaji? Nanti saya akan explain lebih detail 5 sebab mengapa kita perlu protek gaji. Dan kalau kita sebut pasal gaji, kita semua perlukan gaji, betul tak? Kadang-kadang kita fikir tentang PKP ni, ada orang yang kena berhenti kerja, ada orang yang kena potong gaji, ada orang yang kena duduk rumah tapi dapat gaji. Macam-macam cara yang kita boleh dapat gaji time sekarang ni kan. Okey, kita perlu gaji. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak teruskan komitmen. Kita kena nak bayar kita hutang-hutang kita. Kita nak bayar PTPTN. Kita nak invest. Macam-macam kita nak buat untuk daripada gaji kita, tuan-tuan kan. So kalau kata, tuan-tuan bayangkan kalau kata gaji kita tu hilang sekelip mata. Kita meninggal, kita sakit. Dua ni sajalah, kita meninggal dan kita sakit. Kan? Dua benda ni adalah musuh utama, bukan musuh lah. Maksud dia dua sebab gaji ni akan hilang, lenyap begitu saja. Satu adalah mati, kedua adalah kita sakit hingga tak boleh kerja. Contoh kena stroke ke, kena accident putus kaki ke, tak boleh kerja, langsung tak boleh kerja. Tangan putus dua ataupun kecederaan di kepala, langsung tak boleh buat kerja, duduk atas katil tetapi masih hidup, tetapi gaji dah hilang, tuan-tuan. Okey, mengapa kita perlu protek gaji? 5 sebab kita perlu protek gaji. Okey, sebelum tu saya nak explain dekat whiteboard ni dua jenis orang. Contoh, saya bagi contoh biasanya kepada suami isteri. Okey, katakan suami yang bekerja tetapi isteri tidak bekerja. Saya explain dengan whiteboard supaya tuan-tuan lebih faham dan clear. Okey, yang pertama adalah suami yang bekerja. Saya bagi contoh, gaji suami RM5,000. Okey, suami isteri. Okey, suami dan isteri. Suami bekerja tetapi isteri tidak bekerja, tiada sumber pendapatan, hanya tahu jaga anak saja. Okey, so dia tak bekerja. So gaji inilah yang akan bayar segala komitmen. Okey, komitmen semualah, segala komitmen, hutang-hutang, apa yang dia nak seharian, inilah gaji dia yang bayar untuk seisi keluarga ni. Okey, saya bagi contoh. Okey, 5 sebab. Yang pertama adalah kita banyak hutang. So saya go through, nanti saya akan sambung cerita ni. Pertama adalah kita banyak hutang dan komitmen. Sebab kita nak teruskan bayar hutang, kita nak teruskan bayar komitmen. Kalau kata bayangkan kita PKP ni, yang gaji kena tarik balik ataupun gaji kena potong separuh, memang kita pening kepala. That's why kerajaan sanggup invest 250 bilion untuk settlekan masalah-masalah inilah. Sebab dia tahu yang kita ni banyak komitmen, kita banyak hutang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita, kalau kata kita gaji tak ada, bagaimana keluarga kita nak teruskan kehidupan? So dengan kita protect gaji kita, kita dapat save ataupun kita selamatkan keluarga kita daripada merempat tepi jalan. Tapi kita apa? Keluarga kita dan anak-anak kita dapat teruskan kehidupan. Pendidikan anak dapat diteruskan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, kalau tuan-tuan kita dapat simpan. Kita dapat simpan duit kita secara tak langsung menggunakan, nanti saya akan tengok apa cara yang kita boleh buat untuk protect gaji ni. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, kita kalau kata kita sakit, macam saya cerita tadi, kalau kita sakit mesti ada somebody yang perlu jaga kita, dan gaji kita dah hilang. Contoh, kita dah duduk atas katil. Contoh kena stroke, kita duduk atas katil, kita tak boleh buat kerja, dan isteri pula nak kena jaga kita. Kalau isteri nak perlu jaga kita, dia perlukan duit tak? Dia perlukan duit tak untuk jaga kita? Yes, dia perlukan duit. So bila dia perlukan duit, kita perlu protect gaji kita. Kalau apa-apa jadi dekat kita, gaji kita dapat lagi. Walaupun kita tak boleh provide dia gaji, tapi gaji kita masih ada untuk wife kita dan anak-anak. That's why, itu kepentingan dia. Yang kelima adalah, tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan simpan something, duit, satu amount ataupun satu dana untuk keluarga tuan-tuan, tuan-tuan akan tenang tak fikiran. Walaupun tuan-tuan ada hutang, tetapi tuan-tuan boleh dalam sistem yang saya bagi tahu akan nanti, sistemnya akan bantu tuan-tuan untuk dapat satu dana yang tuan-tuan mungkin tak boleh simpan sekarang ni. Mungkin tuan-tuan boleh simpan sikit, tapi dengan tuan-tuan simpan sikit,
tetapi dapat satu amount yang banyak untuk keluarga tuan-tuan. Okey, itu 5 sebab dia. Saya sambung dengan kes ni tadi. Katakan tadi gaji suami tadi 5,000. Gaji suami tadi 5,000. Kalau kata dia meninggal, terus keluarga ni tak ada satu dana untuk hidup. That's why saya cerita selalu kawan saya. Kawan saya bila bapa dia meninggal dan ada sakit, kemudian meninggal, dibuang kerja, meninggal, sakit pula. Dan mak dia yang suri rumah tangga terpaksa bagaimana nak teruskan kehidupan, terpaksa minta kat Badan Kebajikan Masyarakat untuk dapatkan satu dana untuk hidup tuan-tuan. Badan Kebajikan Masyarakat boleh bagi banyak mana tuan-tuan, mungkin 200-300 ringgit, tetapi tak cukup kan. So ini kenapa sebab kita perlu protect gaji kita. Okey, yang ni kes kalau kata keluarga ni tadi dah hilang satu dana, walaupun gaji dia 5,000, tetapi gaji dia dah hilang sekelip mata disebabkan sakit ataupun kematian, mati, habis. Keluarga terpaksa tak boleh nak hidup dan seterusnya. Saya bagi contoh kedua. Contoh kedua adalah suami isteri. Sama juga suami isteri. Suami gaji 5K. Isteri pun gaji 5K. Dan komitmen bulanan dia 10K. Ni komitmen dia untuk setiap bulan. Komitmen ni lah untuk bayar rumah, untuk bayar kereta, segala-galanya, nak makan, pampers anak, semua ni dalam 10K ni. Okey. Katakan salah seorang daripada mereka ni meninggal. Saya bagi contoh senang lah. Suami meninggal. So 5,000 yang ni 10,000 komitmen bulanan dia. Tapi gaji suami yang 5,000 ni tiba-tiba hilang sikit mata disebabkan mati. Okey, habis. So tuan-tuan rasa komitmen bulanan 10,000 ni dapat diteruskan tak? Dapat banyak tak? Sebab apa? 50% daripada komitmen bulanan ni dah hilang sekelip mata disebabkan kematian ataupun sakit yang tak boleh kerja sehingga gaji tak dapat tak mampu lagi ataupun diberhentikan kerja. So komitmen 10K ni tak dapat nak teruskan. Sebab apa? Gaji yang 5K ni dah hilang. So apa solution dia tuan-tuan? Solution dia tuan-tuan untuk selesaikan masalah ni. Okey. Saya bagi contoh. Katakan kes suami isteri ni tadi. Biasanya saya akan buat satu plan ni saving selama 10 tahun ataupun kita fikirkan kita boleh hidup, kita buat satu saving yang boleh kita teruskan selama 10 tahun. Okey. Saya buat satu contoh, gaji dia 5K. 5K ya. Darab dengan 12 bulan. Kemudian darab dengan 10 tahun. Sama dengan berapa tuan? 600K kan? Okey. 600K ni tuan-tuan, buat dalam plan ni, katakan suami buat pada isteri 600K, isteri pun buat dekat suami 600K. So apa-apa jadi dekat di antara dua-dua orang ni, contoh tadi kes suami tadi sebelum dia meninggal dia buat simpanan ni. So kalau kata dia meninggal, dia akan dapat 600K. Dan tuan-tuan bayangkan kalau wife dia dapat 600K selepas suami dia meninggal, isteri dia boleh teruskan komitmen ni tak? 5K ni walaupun suami dia meninggal, tetapi 5K ni masih ada selama 10 tahun. 10 tahun tu dah ada gaji dia, walaupun okey katakanlah tahun 2020 ni suami dia meninggal, tetapi dalam masa di antara 2020 hingga 2030 still boleh survive walaupun suami dia dah meninggal, sebab suami dia dah buat plan ini berjumlah 600,000. Tuan-tuan clear tak setakat ni? So inilah function dia bagaimana kita nak protect gaji. Kenapa kita nak protect gaji? Sebab 5 tadi. Yang pertama adalah sebab kita ada komitmen yang banyak kan. Yang kedua sebab kita nak teruskan keluarga kita, nak teruskan kehidupan, nak bayarkan komitmen, dapat bayarkan segala hutang-hutang yang kita tinggalkan. Okey. Lepas tu bagaimana kita nak dapat kita buat satu disiplin untuk kita simpan
simpan dalam satu dana supaya apa-apa jadi kat kita, anak isteri kita dapat teruskan kehidupan. Dan yang keempat adalah kalau kita sakit masih hidup tuan-tuan. Bila hidup kita mana kita nak dapat satu dana untuk kita, ada orang jaga kita, mesti nak kena ada satu dana untuk jaga kita sebab kita sakit, perubatan perlu jalan. Katakanlah sakit, ada dialisis ke semua. Dialisis sangat kos yang sangat tinggi tuan-tuan. Lepas tu mana nak cari dana ni tuan-tuan? Okey, last sekali mungkin bila kita dah ada satu dana untuk keluarga kita, tenang tak fikiran kita semasa kita hidup. Kan, apa-apa jadi kat aku naik motor duduk atas jambatan contoh, meninggal atas jambatan, wife aku ada 600,000 kan. Suami buat kat isteri 600,000, isteri buat dekat suami 600,000. Apa-apa jadi, settle dah masalah. Dapat teruskan, dapat protect gaji kita. So, inilah tujuan dia kenapa gaji kita kena protect. Mungkin tak semua orang tahu kenapa gaji kena protect. Sebab kita tak jadi lagi pada kita. Kita tak jadi masalah ni pada kita. Sebab ramai orang yang di sana yang telah jadi. Bila, contoh kawan saya tadi, bila bapak dia sakit, company swasta, company nasihatkan dia untuk berhenti kerja sebab dia tak mampu nak bagi dia tak dapat bantu company dia lagi untuk teruskan pekerjaan dia. So company terpaksa advise, okay, you berhenti. Bila dah berhenti, bapak dia meninggal, mak dia suffer, mak dia tak dapat nak teruskan kehidupan, tak ada dana, gaji dah hilang. Ini kenapa tuan-tuan perlu nasihatkan. Kalau kata isteri dekat sini, nasihatkanlah ataupun tag suami anda untuk share video ni kepada suami anda supaya suami anda tahu yang benda ni perlu suami anda buat. Kalau suami di sini, tuan-tuan fikirkanlah. So tuan-tuan, saya harap video ni dapat manfaat pada anda. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut bagaimana untuk buat simpanan yang hebat ini, tuan-tuan boleh klik link tadi dan saya akan explain lebih detail supaya tuan-tuan faham apa function simpanan yang saya cerita ni. So semoga tuan-tuan berada dalam keadaan sihat. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.